Sayyidina Ubadah bin Samir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kami tentang Qadar. Ketika itu aku dua orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah keluar untuk beritahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi simpulan dan simpulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Mishkana. Terangan, ada 3 perkara yang perlu direnungkan dalam hadis ini. Pertama dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk hingga penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Bukan setakat itu sahaja, malah peningkahan sentiasa menjadi sebab kehilangan berkat. Sabda Nabi SAW, sukakah aku beritahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan ibadat-ibadat lain? Para sahabat Allah berkata, bahkan baginda salam bersabda, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal, dan pergaduhan sesama sendiri adalah perkara yang mencukurkan agama. Yakni bagaimana pisau cukur mencukur rambut di kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sesama sendiri menghapuskan agama. Tidak perlu disebutkan tak ahli dunia yang lalai terhadap agama, sedangkan ramai antara mereka yang berwirid panjang-panjang dan mendakwa sebagai ahli agama dan setiap masa terlibat dalam pergaduhan sesama sendiri. Renungkanlah dan teliti sabdaan Nabi SAW tersebut, dan kemudian fikirlah keadaan agama yang sombong tidak pun mendapat taufik untuk mengalah demi untuk berdamai. Dalam sebahagian pertama telah diterangkan tentang adab-adab berpuasa. Antara ialah sabdaan Nabi SAW, iaitu menjatuhkan marwah. Seorang Islam adalah riba yang paling buruk, yang paling keji. Namun demikian, semasa bergaduh kita tidak pun mempedulikan marwahnya seorang Islam, dan tidak juga menghiraukan perintah Allah SWT dan Rasulnya SAW yang benar. Allah SWT berfirman, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَزْحَبَ رِيَحُكُمْ. Dan janganlah kamu membantah-bantah. Jika kamu membantah-bantah juga, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Al-Anfal 46. Mereka yang setiap masa berfikir untuk menjatuhkan maruah orang lain, cubalah renungkan ketika bersendirian sebanyak mana mereka telah menjatuhkan kehormatan diri sendiri, dan sekat mana mereka menjadi hina di sisi Allah SWT dengan perbuatan kotor dan jahil itu. Sementara kehinaan di dunia ialah perkara yang pasti berlaku. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memutuskan hubungan dengan saudara Islamnya lebih daripada 3 hari dan mati dalam keadaan sedemikian, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka. Satu hadis lagi berbunyi, pada setiap hari Isnin dan Khamis dibentangkan amalan manusia di hadapan Allah Ta'ala, dan dengan rahmatnya berkat amalan soleh, dosa-dosa semua hambanya diampunkan melainkan mereka yang syirik. Dan mengenai keampunan bagi 2 orang yang tidak sedang bergaduh akan dikatakan, biarkanlah mereka dahulu selagi mereka tidak berdamai. Dalam satu hadis yang lain diriwayatkan, pada setiap hari Isnin dan Khamis segala amalan manusia akan dibentangkan. Pada masa itu taubat daripada mereka yang bertaubat akan diterima, dan istighfar daripada mereka yang beristighfar juga akan diterima. Tetapi mereka yang bergaduh sesama sendiri akan dibiarkan dalam keadaan mereka itu. Nabi SAW juga ada bersabda, pada malam Bara'ah Nisfu Syaban, rahmat Allah SWT akan datang kepada seluruh makhluknya, dan pengampunan akan diberikan walaupun kerana alasan yang sekecil-kecilnya. Walau bagaimanapun 2 jenis orang tidak akan diampunkan, iaitu orang kafir dan orang yang menaruh pemusuhan terhadap seorang Islam dalam hatinya. Dalam hadis yang lain dinyatakan, terdapat 3 orang yang solah mereka tidak naik untuk terima walaupun sejengkal dari atas kepala mereka. Antara dia ialah orang yang bergaduh sesama sendiri. Kita ini bukanlah tempat untuk merangkumi semua riwayat mengenai perkara tersebut, tetapi beberapa riwayat telah dituliskan kerana kita semua bukan setakat orang awam, malah ahli agama serta mereka yang digelar orang mulia dan dianggap warak dan turut terlibat dalam perbuatan keji ini dalam majlis-majlis perhimpunan dan pertemuan mereka. Sesungguhnya penting juga untuk diketahui bahawa amaran semua adalah yang berkaitan dengan pemusuhan dan pergaduhan kerana kepentingan dunia, tetapi untuk memutuskan hubungan dengan seorang hamba kerana apa-apa kefasikannya ataupun untuk membela mana-mana urusan agama adalah diharuskan. Pada masa Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu telah meriwayatkan satu hadis, lalu anak lelaki telah mencelah dengan satu perkataan yang pada zahirnya membangkang hadis tersebut. Lantaran itu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak bagi bertegur dengan sehingga ke akhir hayat. Terdapat juga kisah-kisah selama itu tentang para sahabat yang lain. Namun Allah SWT Maha mengerti dan Maha melihat tentang keadaan hati
Dan dia sangat mengenali siapa yang tidak bertegur, siapa demi agama yang tidak pula, yang disebabkan kedudukannya, ketinggiannya dan kesombongannya. Jika tidak semikian, orang yang mendakwa bahawa kedengkian dan kebencian adalah kerana agama. Perkara kedua yang terdapat daripada hadis tersebut, dan walaupun hendaklah kita redha menerima dan menyerahkan diri kepada hikmah ilahi, walaupun pada zahirnya terangkat penentuan Lailatul Qadar merupakan terangkat satu kebaikan yang sangat besar, tapi oleh kerana itu adalah daripada Allah SWT, maka baginda SAW bersabda, mungkin inilah yang lebih baik bagi kita. Ini adalah satu perkara yang sangat perlu direnungkan dan diambil pengajaran. Allah SWT adalah zat yang maha pengasih lagi maha pemurah. Setiap saat daripada amalan yang buruk, kemudian dengan sedikit sahaja tumpuan kepada Allah SWT, pengakuan terhadap kelemahannya, maka kemurahan Allah SWT akan bersamanya dan musibah tersebut akan dijadikan sebab kebaikan yang besar baginya. Bagi Allah SWT tidak ada satu perkara pun yang sukar. Para ulama mengatakan bahawa dalam bunyian tarikh sebenar Lailatul Qadar terdapat berapa hikmah. Sekiranya penentuan Lailatul Qadar masih kekal, maka banyak manusia yang cuai tidak mengambil berat langsung untuk beribadat pada malam-malam lain. Dalam keadaan sekarang itu Lailatul Qadar tidak diketahui ketentuannya, maka mereka yang ada keinginan untuk beribadat akan mendapat taufik untuk bangun beribadat untuk beberapa malam dengan anggapan bahawa mungkin malam inilah Lailatul Qadar. Ramai manusia yang tidak dapat hidup tanpa melakukan maksiat, sekiranya sudah diketahui dengan tentunya bahawa malam ini itulah Lailatul Qadar, dan masih seorang itu memberanikan diri untuk melakukan maksiat, maka itu adalah satu keadaan yang sangat berbahaya. InsyaAllah. InsyaAllah.